A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil mukhlisin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah minal muslimin wal muslimat ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim. Yang saya kasihi tuan-tuan, puan-puan muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah. Tama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukurnya kita ke hadrat Allah. Kerana pada pagi Jumaat yang mulia ini, Alhamdulillah, kita semua diberi kesempatan dan juga peluang oleh Allah untuk sama-sama kita beriman dengan masa pada pagi ini. Sama-sama kita mengambil peluang untuk kita seketika mendengar tazkirah. InsyaAllah moga-moga tazkirah yang disampaikan ini sebenarnya adalah untuk diri saya sendiri. InsyaAllah limpahannya dapat dikongsi bersama oleh tuan-tuan muslimin para pendengar sekalian. Tuan-tuan muslimin para pendengar sekalian, kebiasaannya kita memulakan percakapan kita bila mana kita nak berucap. Kebiasaannya kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lebih-lebih lagi bila mana kita nak membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana bila mana kita nak baca Al-Quran, di awal surah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali bila mana kita nak baca surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala. Kita mulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kenapa di dalam ayat ini Allah Ta'ala mulai dengan huruf ba. Huruf ba ini kalau kita belajar bahasa Arab, dia panggil huruf jar. Harful jarri, huruf jar. Dia panggil ayat sendi, huruf sendi yang menyambungkan di antara dua ayat. Biasanya bila mana kita nak makan, saya makan nasi dengan tangan. Kalau kita bina ayat saya makan nasi tangan, kita tak faham. Kecuali bila mana kita meletakkan saya makan nasi, tangan di antara saya makan nasi, tangan itu adanya satu perkataan yang panggil huruf sendi, itulah huruf ba dengan. Saya makan nasi dengan tangan. Baru jelas, baru kita faham. Jadi kebiasaannya huruf sendi ini berada di tengah-tengah yang menghubungkan di antara dua perkataan ataupun dua ayat. Barulah kita faham. Dan bagaimana di dalam ayat ini Allah Ta'ala mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dimulai dengan kata-kata sendi, huruf sendi. Perkataan maknanya penghubung. Jadi ini maknanya suatu perkara yang pelik. Bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Ta'ala nak mendidik kita supaya kita yang memasang ayat sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai contoh, aku datang ke pejabat naik kereta Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan nasi ni Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kita yang memasang ayat sebelum daripada Bismillah. Setiap benda yang kita buatnya ialah kita niat apa yang kita buat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Barulah maknanya lengkap, sempurnanya ayat ini. Ini adalah salah satu daripada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bila mana kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala tutupnya dengan
Ar-Rahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi yang maha penyayang lagi maha mengasihani. Ar-Rahim maksudnya yang maha mengasihani. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat baik. Jadi bila mana kita faham di dalam ayat ini Ar-Rahim, Allah Ta'ala yang maha mengasihani. Jadi kita tuan-tuan para pendengar sekalian, kita nak kena buang dalam pemikiran kita ini Allah Ta'ala ni zalim. Allah Ta'ala ni tidak sayang kepada kita. Allah Ta'ala ni tidak adil. Kita kena buang. Kita kena buang. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala ni tidak adil. Tidak adil. Sedangkan sebagaimana ada ulama menyebut al-adalah al-ilahiyah. Keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berhak ke atas hamba-hambanya. Allah Ta'ala nak buat apa sahaja. Sama ada Allah Ta'ala nak membahagiakan hamba-hambanya. Ataupun Allah Ta'ala nak memberi kesengsaraan kepada hamba-hambanya. Itu terpulang kepada Allah. Itu adalah hak Allah. Itulah disebut sebagai al-adalah al-ilahiyah. Kita tak boleh nak mempertikaikan keadilan Allah. Sebagai contoh, kita sebagai tuan rumah. Ini contoh kita. Kita manusia. Kita sebagai tuan rumah. Bila mana kita baru balik daripada mengerjakan ibadat umrah. Kita balik, kita bawa macam-macam lah. Dipanggil apa? Dipanggil hagah daripada Mekah. Biasanya kita bawa balik air zam-zam, kita bawa balik buah tamar dan sebagainya. Maka apabila kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, dia datang ziarah kita, dia nak tanya khabar kita. Kita balik alhamdulillah dalam keadaan kita selamat. Jadi bila mana mereka datang, maka kita sebagai tuan rumah, kita menghidangkan. Kita hidang air zam-zam, kita hidang semua sekali lah. Buah tamarnya dengan buah zabib, semua sekali kita hidangkan. Jadi bila mana kita menghidangkan air zam-zam sebagai contoh, kita tidak menggunakan gelas biasa kan. Kita beli gelas yang khusus di Mekah ataupun di Madinah. Gelas tu gelas kecil je. Kecil je. Gelas tu sebesar ibu jari kaki je. Jadi bila mana kita tuang, jadi tetamu kita tak kira dari kalangan jiran tetangga kita ataupun kawan-kawan kita, tuan-tuan sekalian, bila mana kita tuang air zam-zam, mereka minum, mereka memang tak akan puas. Sebab apa? Air zam-zam yang dituangkan di dalam gelas tadi, gelas yang kecil tadi tak puas untuk diminum. Kan? Jadi mereka komplain. Mereka komplain kita sebagai tuan rumah. Kenapa kamu hidangkan kepada kami air zam-zam ni sikit je? Segelas. Gelas pula sebesar ibu jari kaki je. Kenapa tidak dihidangkan satu gelas yang besar? Gelas biasa kan? Barulah bila mana kita minum, kita puas. Ini kita tidak puas. Gelas kecil saja. Jadi kita menyatakan rasa tidak puas hati kita kepada tuan rumah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sebagai tuan rumah, kita berhak. Kalau kamu nak minum, kamu boleh minum. Kalau kamu tak nak minum, kamu boleh balik. Kamu boleh beredar. Kita berhak sebab apa? Kita berhak, maknanya kita mempersilakan tetamu kita balik ataupun beredar sebab kita sebagai tuan rumah. Kita berhak. Ini adalah rumah aku. Ini adalah gelas aku. Ini adalah air zam-zam yang aku beli dan aku bawa daripada Mekah sampai balik ke kampung ini. Ini adalah, maknanya semua adalah milik aku dan aku berhak. Bila mana aku hidangkan apa sahaja untuk kamu, maka kamu redalah, kamu minum je lah. Kamu minum. Kan? Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Kalau tadi maknanya tuan rumah, kita sebagai tuan rumah berhak untuk kita menyatakan kepada tetamu kita, kalau tak suka, dipersilakan boleh beredar. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala nak bagi kita bahagia, nak bagi kita susah, Allah Ta'ala nak maknanya menjadikan kita ini aman. Dan sebaliknya, itu adalah hak Allah. Sama ada Allah Ta'ala nak ratakan apa saja penyakit yang menyebabkan kita tidak suka, itu adalah hak Allah. Ini adalah keadilan Allah. Ada hikmah. Cuma kita yang maknanya tidak memahami apakah hikmah di sebalik apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kepada hamba-hambanya. Jadi tuan-tuan muslimin, para pendengar sekalian, jadi kita kena buang dalam pemikiran kita ini, iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala zalim.
Allah Ta'ala tidak sayang kepada kita. Allah Ta'ala ni tidak adil. Jangan. Kita kena suburkan di dalam diri kita sifat apa? Husnuzan. Baik sangka. Baik sangka dengan Allah. Apatah lagi kita, jangan sekali-kali kita suuzon kepada Allah. Bila mana agama Islam kita melarang untuk kita suuzon sama-sama kita, apatah lagi kepada Allah. Kita suburkan dengan husnuzan. Jadi bila mana kita akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita nak bercakap ini maknanya redha dengan ujian. Jadi bila mana kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena memandang Allah Taala itu baik. Dan kita tidak akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita memandang Allah Taala sebaliknya. Contoh, pasal apa aku tidak bahagia? Pasal apa aku susah? Pasal apa aku miskin? Pasal apa aku ni sakit? Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa? Tak habis-habis maknanya. Kalau kita mempersoalkan pasal apa? Pasal apa? Maka tak akan selesai. Sebagaimana tuan-tuan para pendengar sekalian, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 hingga ayat 155 hingga ayat 157. Surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Jadi bagaimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menguji kamu, maknanya menguji kita bisyai'in dengan sesuatu ujian yang sedikit, minal khauf wal ju', daripada ketakutan dan juga kelaparan. Takut adalah merupakan satu ujian. Begitu juga dengan lapar, juga merupakan ujian. Dan bagaimana takut dan lapar ini juga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Quraisy. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ni dua ayat ni. Allazi at'amahum min ju'. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy, kehidupan. Iaitulah dengan makanan supaya mereka tidak lapar. Wa amanahum min khauf. Dan juga Allah Ta'ala memberi keamanan kepada mereka supaya mereka ni tidak takut. Jadi saya nak cerita bagaimana perkataan al-khauf dan juga al-ju' tadi, tuan-tuan muslimin, para pendengar sekalian. Baik. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan sesuatu yang sedikit, ujian yang berbentuk ketakutan dan juga kelaparan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan harta yang sedikit. Begitu juga Allah Ta'ala uji dengan apabila kita menanam satu-satu tanaman, maka tanaman kita tidak menjadi, ataupun kalau menjadi, tidak mengeluarkan buah yang memuaskan hati kita. Wa basyiris sabirin. Khabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sabar dengan ujian tadi. Sabar dengan ketakutan. Sabar dengan kelaparan. Sabar dengan harta yang semakin kurang. Tuan-tuan sekalian. Kita, tuan-tuan sekalian, bila mana kita hidup lebih-lebih lagi dalam suasana pandemik COVID-19, bagaimana harta kita, duitlah yang kita nampak, harta itu adalah duit. Duit kita semakin kurang. Ini adalah satu ujian daripada Allah Ta'ala. Maka kita reda, tuan-tuan muslimin. Para jemaah sekalian, wa basyiris sabirin, maknanya khabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Bagaimana sifat orang-orang yang sabar? Disebut lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah allazina idza asabathum musibah. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Kalau kita melihat kepada tafsir Al-Quran, musibah ini itulah satu perkara yang berlaku yang mana kita tidak suka. Itu dia panggil musibah. Kalaulah berlaku musibah, kalau suka, saya pun tak boleh nak komen apa-apa lah kan. Kebiasaannya apabila kita ditimpa apa-apa saja musibah, sama ada kecil, apatah lagi musibah yang besar, maka kita rasa bimbang, kita rasa takut. Kita seolah-olah tak boleh nak menerima, kan? Kita tidak gembira, kita susah hati.
Itulah maknanya musibah. Jadi disebut di dalam ayat ini Allah Ta'ala kata apa? Orang-orang sabar iaitulah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah satu ucapan yang memang sebetulnya, yang memang sesuai diucapkan. Sebab apa? Sebab kita datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Apabila tuan-tuan sekalian, kita turun daripada rumah kita untuk solat subuh di masjid sebagai contoh, kita pakai selipar Jepun je lah. Kita pakai selipar murah. Selipar murah. Jadi bila mana kita selesai sembahyang subuh, kita pun turun daripada masjid, kita tengok selipar kita dicuri. Selipar kita dicuri. Maka seeloknya kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang tanya, takkan selipar hilang pun kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi? Ya betul. Itulah Islam ajar kita. Kebiasaannya bila mana kita hanya menerima berita kematian sahaja kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya apabila kita ditimpa musibah, hilang selipar ini juga adalah satu musibah. Maka kita ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita pun balik. Jalan kaki. Tak payah pakai selipar lah. Maknanya dalam erti kata kita kaki ayam lah. Jangan pula selipar kita kena curi. Lepas tu pula kita curi pula selipar orang. Itu satu maknanya contoh akhlak yang tidak baik lah tuan-tuan. Muslimin dan para pendengar sekalian. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sambung lagi. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan bagaimana orang-orang yang apabila ditimpa musibah, diuji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah Ta'ala akan dan bagaimana akan diselawatkan kepadanya, akan diselawatkan kepadanya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut namanya, Allah Ta'ala ingat akan namanya, Allah Ta'ala akan mengenangkan jasanya, dan juga Allah Ta'ala sayang kepadanya. Dan bagaimana orang inilah ulaikamul muhtadun, yang akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin, para pendengar sekalian, bila mana kita susah, bila mana kita miskin, bila mana kita sakit, hatta bila mana kita mengalami kematian, lebih-lebih lagi dari kalangan ahli keluarga kita, macam-macam lagi ujian yang menimpa kita, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak menjadikan kita ni baik. Allah Ta'ala nak suruh kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kita reda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin, para pendengar sekalian. Jadi bila kita dapat ataupun kita tak dapat apa yang kita minta, maka kita reda. Jadi kita akan jadi susah hati bila mana kita tidak reda. Bila mana kita tidak ada satu perasaan kita reda. Ar-ridha bil qalil. Salah satu dari persifat orang-orang yang bertakwanya ialah ar-ridha bil qalil. Reda dengan maknanya rezeki ataupun anugerah kurniaan Allah Ta'ala, walaupun sikit kita reda. Jadi kebiasaannya, bila mana kita dapat ataupun kita tak dapat apa yang kita minta, maka bila mana kita tidak reda, maka kita akan jadi susah hati. Susah hati. Contoh dia, bila mana Allah Ta'ala jadikan kita hambanya, contohlah, dari kalangan hamba-hambanya, kita ambil contoh wajah kita. Wajah kita ni tidak cantik lah. Wajah kita ni tidak handsome sebagaimana kawan-kawan kita yang lain. Maka kita jadi susah hati. Betul tak? Sedangkan itu adalah kejadian daripada Allah Ta'ala. Hamba-hambanya. Bila mana kita reda, kita tak susah hati. Jadi bila mana kita tak reda, walaupun Allah Ta'ala jadikan wajah kita ini huduh sebagai contoh. Jadi itu yang menyebabkan kita susah hati, sebab kita tak reda. Bila mana kita tidak reda, maka kita akan cuba bagaimana kita nak mencantikkan muka kita, wajah kita. Kita cucuk dengan ubat tu, kita cucuk dengan ubat ni, kan? Jadi kita nak bagi muka kita ni jadi cantik. Hidung kita memang dah elok dah, kita cucuk nak jadi lagi mancung. Begitu juga dagu kita cucuk lagi nak bagi tajam, kan? Yang mana akhir sekali semua tadi akan hilang. Akhir sekali maknanya kita akan dijangkiti oleh kanser. Dia berbeza. Mengubah kejadian Allah Ta'ala itu adalah haram.
yang diboleh ataupun yang diharuskan di dalam Islam bila mana hidung kita ni apa nama dia koyok, maka boleh disambung, boleh dijahit, nak bagi cantik. Kalau mulut kita bersama kan, bila mana kita dah lahirkan mulut kita ni dia tak sambung di antara bibir ni, maka boleh diikhtiar dengan cara makna kita sambung. Doktor dia boleh jahit, adalah cara pembedahan dia. Itu adalah mana pembedahan yang dibolehkan, yang dibenarkan. Hukum dia adalah harus. Tetapi benda dah memang elok dah sempurna dah. Tapi kita nak cantikkan lagi, nak ubah lagi. Itulah maknanya haram. Jadi kita boleh rujuk pihak-pihak yang mempunyai autoriti untuk menghuraikan sedikit ataupun untuk menghuraikan lebih panjang lagi tentang isu tersebut. Jadi tuan-tuan muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana kita tidak redha, maka kita akan susah hatilah. Kadang-kadang bila mana kita dijadikan Allah Ta'ala diciptakan dengan wajah, bila mana kita mengubah wajah kita dengan melalui proses-proses perubatan, adakah kita rasa bahagia? Adakah kita rasa seronok? Adakah kita rasa suka? Tidak juga, tuan-tuan sekalian. Sebab itu adalah suatu perkara yang tak kekal. Kecuali bila mana kita meletakkan dalam diri kita reda, maka selesai masalah, tuan-tuan sekalian. Jadi sebenarnya, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ujian kepada kita, bukannya Allah Subhanahu Wa Taala ni benci kepada kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak hapuskan dosa kita. Dosa kita ni banyak. Lebih-lebih lagi dosa melalui lidah kita. Dosa melalui lidah kita. Apa-apa pun tuan-tuan sekalian. Jadi kalau nak cerita bagaimana dosa daripada lidah ni terlalu panjang, banyaklah. Daripada lidah ni tuan-tuan sekalian. Daripada sejengkal dia jadi sedepah. Daripada sedepah dia jadi botek kapung. Boleh katakan mana gitu. Hasil daripada apa? Maknanya bahayanya lidah ni tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi apa pun pokok pangkalnya ialah kita kembali kepada Allah Ta'ala sebagaimana ayat yang dibacakan tadi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi tuan-tuan muslimin, para pendengar sekalian, bila mana datang ujian, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ujian kepada kita, maka kita jadi baik. Bila mana kita jadi baik, apa petanda? Itu petanda kita insaf. Itu petanda kita bertaubat. Bukan bila mana kita sakit. Sakit menyebabkan kita semakin jahat. Kita dah sakit, tapi sakit ini menyebabkan kita ni semakin jahat. Kan? Apabila kita sakit sebagai contoh, kita tak lena tidur, maka kita pun berikhtiar melalui cara perubatan. Kita berjumpa dengan doktor. Doktor buat pemeriksaan. Akhir sekali doktor bagi ubat dan juga doktor bagi nasihat. Kita balik ke rumah, kita telan ubat, kita ikut apa yang dinasihati oleh doktor, maka kita tak lena tidur juga. Kita tak lena tidur. Maka kita ikhtiar lagi. Jumpa dengan tok bomah pula. Kenapa? Kita ni mana tak boleh nak tidur. Sakit sehingga tak boleh nak tidur. Dah berjumpa dengan doktor. Doktor dah bagi ubat. Ubat dah telan dah. Dah ikut nasihat doktor dah. Tapi tak boleh nak tidur juga. Maka bila mana berjumpa dengan tok bomah, maka tok bomah mulalah. Sebenarnya kamu ni bukannya sakit. Tetapi kamu ni ada orang buat kamu. Ada orang buat kamu. Orang yang buat kamu ni maknanya bukan orang jauh-jauh. Orang yang dekat-dekat, yang keliling kamu je yang buat kamu ni. Maka mulalah timbul nak menyalahkan orang tu, nak menyalahkan orang ni. Jadi bila mana kita sakit, sepatutnya kita elakkan daripada kita berubat dengan cara perubatan yang tidak halal. Dalam arti kata, cara berubat yang diharamkan di dalam Islam. Maka bila mana kita sakit, kita buang. Takut-takut di sana ada amalan-amalan kita, amalan yang tak betul dengan syarak, maka kita buang. Sepatutnya bila mana kita sakit, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji kita sama ada kita sakit, kita reda ataupun tidak. Sebab itulah ulama Islam kita menyatakan, bila mana kita sakit, waktu kita sakit, kita sabar. Selepas daripada kita sakit, kita reda. Itu konsep dia. Kita sakit, kita sabar dengan kesakitan tersebut. Selepas daripada kita sakit, maka kita reda. Sebenarnya, kesakitan yang kita alami itu bagaimana Allah Ta'ala nak menghapuskan dosa-dosa kita yang
Yang memang banyak dosa kita ni. Salah satunya ialah Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita ialah melalui sakit. Sakit yang macam mana? Sakit kita sabar dan juga kita reda, tuan-tuan muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Jadi bila mana kita nak menceritakan tentang reda dengan ujian. Reda. Tuan-tuan sekalian, saya ada satu cerita. Ceritanya bagaimana seorang raja. Raja ini amat disayangi oleh rakyat jelata. Bila mana rakyatnya ditimpa musibah, maka rakyatnya datang mengadu kepada raja ini, menceritakan tentang musibah yang dihadapinya. Maka raja ni jawab apa? Raja ini menjawab kepada rakyatnya yang datang mengadu kepada raja. Raja ni cakap apa? Ini adalah pilihan Allah. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Apa saja musibah yang ditimpakan kepada kita, sama ada kita suka ataupun kita tidak suka, musibah sama ada kecil ataupun besar, itu adalah pilihan Allah. Kata raja. Dan pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah pilihan yang terbaik. Sehingga rakyat jelata ni tenang mendengar ucapan dan kata-kata semangat daripada raja ni. Mana-mana daripada rakyat jelata yang ditimpa musibah daripada curug-curug mana, negeri sekalipun datang, itulah kata-kata dan juga ucapan yang diucapkan oleh raja bagi menenangkan rakyatnya. Itu adalah pilihan Allah, dan pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Tuan-tuan muslimin, para pendengar sekalian, saya pendekkan cerita. Tiba-tiba pada satu hari, raja ini sendiri pula ditimpa musibah. Apa musibah yang dihadapi oleh raja ini? Tiba-tiba bila mana raja ini buat satu kerja, tiba-tiba jarinya terputus. Jarinya terputus, tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba jarinya terputus. Maka raja ni pun mengadu kepada menteri-menterinya. Mengadu kepada menteri. Jari beta telah terputus. Kan? Maka raja ni bertanya. Menteri. Di antara menteri-menteri, ada seorang menteri yang memang raja ni sayang kepada menteri ni. Raja ni bertanya menteri ni. Wahai Datuk Menteri, apa pandangan tuan hamba tentang jari beta yang terputus ini? Apa pandangan daripada kamu? Maka jawab menteri ini, wahai tuanku, jari tuanku terputus, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihan Allah Ta'ala adalah pilihan yang terbaik. Maknanya ucapan yang diucapkan oleh Datuk Menteri ini, ucapan yang biasa digunakan oleh raja. Apabila rakyat jelata datang mengadu kepada raja, bila mana ditimpa musibah. Jadi, Datuk Menteri ini menggunakan ayat yang sama. Wahai tuanku, jari tuanku putus, itu adalah pilihan Allah. Dan pilihan Allah Ta'ala adalah pilihan yang terbaik. Maka, tiba-tiba berubah wajah tuanku ni, berubah. Wajahnya berubah. Dan tuanku ni maknanya tak boleh nak menerima. Tak boleh nak menerima kata-kata tadi. Dan tuanku ni memang marah. Mengarahkan kepada pegawai istana supaya tangkap menteri ni, penjarakan menteri ni. Sampai begitu sekali. Marahnya raja ni kepada menterinya. Dan maka pegawai istana datang tangkap menteri ni, dipenjarakan di atas arahan daripada raja ni. Maka menteri ni pun dipenjarakan. Menteri ni apabila dipenjarakan, maknanya okeylah, terima saja. Kerana apa? Kerana itu adalah arahan daripada tuanku. Baik. Saya pendekkan cerita. Tuan-tuan muslimin, para pendengar sekalian. Jadi kebiasaannya
orang-orang kenamaan ini dia ada program ataupun aktiviti-aktiviti lah. Contoh banyak aktiviti antaranya menunggang kuda, bermain golf, memburu. Jadi sama juga apa yang berlaku kepada raja ini. Raja ni dia ada aktivitinya. Antaranya ialah aktivitinya memburu, suka memburu. Jadi raja ni pada satu hari nak pergi memburu di dalam hutan. Dan raja ini telah membawa 5-6 orang pegawai istana dari kalangan menteri-menteri ni untuk mengiringi raja berburu di dalam hutan. Apabila raja bersama dengan beberapa orang pegawai istana, menteri-menteri ini berburu di dalam hutan, tiba-tiba mereka terserempak dengan satu kumpulan. Kumpulan yang digelar sebagai kumpulan ajaran sesat. Kumpulan yang mana mereka ini menyembah dewa. Kumpulan penyembah dewa-dewa ni, tuan-tuan sekalian. Jadi bila mana kumpulan ini terserempak dengan kumpulan daripada raja ni, tuan-tuan sekalian, maka mereka pun tangkap. Mereka tangkap raja dan juga mereka tangkap semua pegawai-pegawai istana. Tangkap belaka. Tangkap dan juga mereka ikat. Mereka ikat di tiang ataupun di pokok kayu, mereka ikat. Pokok pakannya diikat. Semua sekali diikat. Termasuk raja ni pun juga diikat. Mereka ini adalah golongan penyembah dewa. Jadi sebagai nak tunjuk terima kasihnya mereka kepada dewa mereka ialah mereka akan membunuh dan juga akan sembelih. Apa yang mereka tangkap. Kalau mereka tangkap binatang, mereka akan sembelih binatang sebagai tanda berterima kasih kepada dewa mereka. Sebagai korban. Korban untuk dewa mereka. Begitu juga bila mana mereka tangkap manusia, mereka akan sembelih manusia, persembahkan kepada dewa mereka. Ini adalah korban daripada kami. Itulah puak-puak kumpulan ajaran sesat penyembah dewa ni, tuan-tuan sekalian. Jadi satu demi satu pegawai istana yang kata menteri-menteri ni, tuan-tuan sekalian, disembelih, dibunuh, disembelih. Hukumannya disembelih sebagai tanda korban untuk dewa mereka. Akhir sekali tibalah giliran raja. Tuan-tuan sekalian, apabila tiba giliran raja ni, tuan sekalian, maka kumpulan ajaran sesat ni kejut. Lebih-lebih lagi, hendak sembelih ni, juru sembelih ni, juru amarnya hendak bunuh ni, kejut. Bila mana mereka dapati bahawa mangsa yang terakhir ni adalah raja, ketua raja lah. Mereka dapati mangsa yang terakhir ini tidak sempurna panca inderanya. Bila mana dilihat tangan mangsa yang terakhir ni, maknanya raja ni, tangannya tak ada. Tangannya putus. Jadi mereka bincang sama mereka, mana boleh kita jadikan mangsa untuk kita korbankan sebagai tanda terima kasih kita kepada dewa kita. Korban kita ini adalah maknanya tidak sempurna, cacat. Tak boleh. Sama juga dengan kita bila mana kita nak mengadakan ibadah korban pada hari raya Idul Adha kan. Jadi binatang yang kita pilih adalah binatang yang sempurna, sifat dia sempurna. Hatta kalau tanduk patah pun maknanya kita tak beli, kita tak ambil untuk dijadikan sebagai haiwan korban. Kita pilih yang cukup sifat, tanduk dia sempurna, ekor dia sempurna, kaki dia sempurna, semua sekali sempurna. Kan? Itu maknanya haiwan korban untuk kita korbankan. Begitu juga mereka ni, golongan ajaran sesat ini, apabila mereka dapati bahawa mangsa yang terakhir ini panca inderanya tidak sempurna, ada kecacatan, maka mereka tak jadi sembelih. Mereka tak jadi bunuh. Mereka lepas. Kamu boleh balik. Sebab apa? Kami tak akan jadikan kamu ni, mangsa untuk dijadikan korban bagi dewa kami. Sebab kamu ni tak cukup sifat. Maka dilepaskan mangsa terakhir ni. Raja ni dilepaskan. Maka raja ni berbalik. Bersyukurlah raja ni selamat. Sedangkan pegawai-pegawai sana semuanya dibunuh dan juga disembelih. Maka apabila raja ni berbalik, balik ke istana.
Bila mana balik ke istana, maka raja ni pun pergi berjumpa dengan menteri yang dipenjarakan. Sebab menteri-menteri lain yang dibawa bersama, semua dah dibunuh. Kecuali tinggal menteri ni seorang je. Maka raja ni pergilah berjumpa dengan menteri yang dipenjarakan, diarahkan kepada pegawai istana supaya bebaskan menteri ni. Maka raja ni pun ceritalah kepada menteri ni apa yang berlaku. Kan? Jadi apabila raja ni ceritakan kepada menteri ni, raja ni minta pandangan daripada menteri ni lagi. Apa pandangan kamu? Maka jawab menteri ni, wahai tuanku, itu adalah pilihan Allah. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Masih lagi. Tuan-tuan sekalian, ini adalah pilihan Allah, tuanku. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Maka, tuan-tuan muslimin, para pendengar sekalian, raja ni tanya menteri ini, apa pandangan kamu bila mana kata-kata ini menyebabkan aku penjarakan kamu? Bila mana aku penjarakan kamu, apa perasaan kamu? Apa pandangan kamu? Tuanku, saya reda. Saya dipenjarakan. Saya reda. Kenapa? Kerana saya beranggapan bahawasanya saya dipenjarakan itu adalah pilihan Allah. Tidak ada pilihan. Maknanya kecuali pilihan Allah Ta'ala, pilihan yang terbaik. Saya reda. Tuan-tuan muslimin, para pendengar sekalian, bagaimana hebatnya menteri ini, tuan-tuan sekalian. Hasil daripada apa? Ini hasil daripada didikan dan juga terbiah daripada raja ni. Ucapan tadi. Kata-kata tadi. Cuba kamu ceritakan. Apa yang kamu faham? Hasil daripada ucapan yang kamu ucapkan itu. Jadi, bagaimana pilihan Allah Ta'ala adalah pilihan terbaik? Tuanku telah penjarakan saya. Bila mana tuanku pergi berburu, tuanku bawa semua sekali menteri-menteri yang lain. Pergi berburu. Tuanku ditangkap. Dan bagaimana tuanku bersama-sama dengan menteri-menteri yang lain telah dibunuh dan juga telah dipancung, disembelih. Kalaulah ditakdirkan saya tidak dipenjarakan, nescaya saya juga akan bersama-sama menyertai aktiviti pemburuan tuanku. Nescaya saya juga akan turut dibunuh dan juga akan disembelih. Tetapi bagaimana saya dipenjarakan? Ini adalah pilihan Allah. Dan pilihan Allah Ta'ala adalah pilihan yang terbaik. Sehingga saya selamat. Tuanku juga selamat. Tuanku, bagaimana tuanku malah terputus jari. Itu adalah pilihan Allah. Pilihan terbaik. Sehingga menyebabkan tuanku tidak turut menjadi mangsa pembunuhan, mangsa sembelihan daripada kumpulan ajaran sesat penyembah dewa tadi. Pokok pangkalnya, tuan-tuan muslimin, para pendengar sekalian, pokok pangkalnya adalah bagaimana setiap ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kita, kita reda. Kita reda. Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kita apabila ditimpa dengan satu-satu musibah, ujian dan sebagainya. Allah Ta'ala nak mengetahui sama ada kita hamba yang reda ataupun kita tidak reda. Kita reda, tuan-tuan sekalian. Dan bagaimana kita nak amalkan reda ini, tuan-tuan sekalian, bukannya susah. Tetapi sebenarnya ia bukan merupakan satu perkara yang payah. InsyaAllah, moga-moga sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita iman yang kuat, iman yang mantap. Allah Ta'ala campurkan kekuatan kepada kita, insyaAllah, untuk sama-sama kita sabar menghadapi ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita dan kita reda. Dan marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua kesihatan, keselamatan, insyaAllah. Moga-moga kita semua senantiasa diberkati, dirahmati dan juga diredai oleh Allah. Apa yang baik daripada Allah, apa yang lemah, apa yang kurang, sekiranya di sana ada terkasar bahasa, ada unsur-unsur sandalaka, gurauan dan sebagainya, saya minta maaf banyak-banyaklah. InsyaAllah dipanjangkan umur, diberi kesempatan dan juga peluang. Kita akan berjumpa dalam siri-siri pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.